Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fadlina binti Zarif. Nombor matrik saya DB180028. Saya merupakan pelajar tahun 3 SEM 1 dan saya berasal daripada Seremban Negeri Sembilan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurfatia Anissa binti Izal. Nombor matrik BB180017. Saya pelajar tahun 3 Fakulti FPTV. Saya berasal daripada Kuala Johor. Assalamualaikum, nama saya Nur Atika binti Rahmat. Nombor matriks BB180038 merupakan tahun 3 dalam pengajian. Saya berasal daripada Batu Pahat, Johor. Assalamualaikum, nama saya Nur Hazira binti Isa. Nombor matrik B180036. Saya daripada Fakulti Teknik dan Vocational. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazratul Syazali binti Muhammad Razi, matrik nombor DB180012. Saya merupakan pelajar FPTV dan saya berasal daripada Tangkak, Johor. Sekian, terima kasih. Kita menjemput ahli fasilitator LDK 5 untuk menyampaikan pembentangan mereka yang bertajuk Hak dan Tanggungjawab Suami dan Isteri. Dengan segala hormat, Assalamualaikum. Assalamualaikum, semua dengar ke? Dengar. Okay, terima kasih diucapkan kepada saudara pengacara majlis yang kecemodik orangnya. Okay, Assalamualaikum, saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat semua. Okay, saya mohon maaf sebelum tu sebab tak boleh nak on camera sebab nanti kalau cepat laptop saya jadi hang, dia jadi slow down. So, saya mohon maaf sebelum tu. Okay, baiklah, sebelum saya memulakan latihan dalam kumpulan bagi kumpulan 5, semua masih okey lagi tak tu? Masih bertenaga di petang hari? Okey. Yes, terbaik. Okey, saya mulakan dengan video pendek yang berbentuk animasi berkaitan dengan serba sedikit tajuk latihan dalam kumpulan 5 iaitu hak dan tanggungjawab suami isteri. Suka diingatkan, animasi ni macam agak seram sikit lah tapi sebenarnya tak seram mana pun. Okey, dipersilakan saya ni present. Don't cry. Huh? Bring it out! Honey, don't worry. Okay, I listen to you. Ouch! Oh my God, honey! Don't cry. How dare you hit her? Stop! Calm down! She hit me. Honey. Don't cry, honey! Get out. Get out! Huh? Menebarkan kelembapan pelindung kulit dalam 1 minggu. Get out! My baby, I'm sorry. My baby, don't cry. Please help me. Please help me. Don't cry. Huh? For you. Goodbye.
Thank you. Thank you. I need help. I hope it help you. Thank you. Thank you very much. You play here. Be good. Hi. Hi. What do you want? Okay. Hey. Here you are. Goodbye. Hi. Here you are. Goodbye. Thank you. Don't leave me. Help me. Stay away from me! You're so stupid! No! My baby. I need for my wife and my daughter. Hi. For you. Be good. Circle! Circle! Wake up! Wake up! Please, take care of your daughter. You will be okay. Circle! Okey, baiklah. Apa yang kalian semua dapat lihat dan daripada video tersebut? Boleh kongsikan bersama saya sekarang ni? Siapa? Video yang tadi saya paparkan yang boleh relatekan dengan hak dan tanggungjawab suami isteri? Erti rasa tanggungjawab. Okey, betul. Lagi ada siapa nak respon? Menghargai. Yes. Suami Menghargai seorang isteri. tanggungjawab. Yes, lelaki dan Betul. okey, terima kasih semua respon. Apa yang boleh saya cakapkan kan? Itulah kan macam manusia kan, dia punya perwatakan bila ada di depan mata yang elok apa semua masih tak dihargai. Lepas tu bila dah Betul Cik Atika. apa tu dia cari yang baru, lepas tu yang baru tu dah buat hal lah, barulah dia ingat balik semula yang lama dia punya isteri dia macam tu. So Betul, apa Cik Atika. yang ada di sekeliling kita, kita kenalah sentiasa menghargai orang di sekeliling kita. Okey, saya mulakan dengan select tombol tangan kemudian kami. Sekejap ya. Sekejap ya. Belum nak. Okey, sekejap ya. Nampak tak skrin slide-nya? Semua nampak ke? Nampak. Sekejap okey, thank you. Okey, baiklah. Kami daripada kumpulan 5 akan menerangkan mengenai tajuk hak dan tanggungjawab suami isteri. Saya Nur Atika binti Rahmat bersama dengan ahli kumpulan saya Nur Hazira binti Ishak, Nur Syazratul Syazwani binti Muhammad Razi, Nur Fadlina binti Zahrin serta Nur Fatin Hanisa binti Izal.
Okey, baiklah saya mulakan dengan kata-kata hikmah berkenaan dengan hak dan tanggungjawab suami isteri. Cinta dan perkahwinan itu hadir bersamanya tanggungjawab. Tanggungjawab untuk bersabar dalam alam rumah tangga dan tanggungjawab untuk mendidik anak isteri dengan ilmu yang benar. Tanggungjawab ini semuanya nanti akan dihisab Allah di hari akhirat. Okey, sedikit petikan hadis riwayat Bukhari iaitu setiap kita adalah pemimpin, setiap kita akan diminta bertanggungjawab terhadap yang dipimpinnya. Seorang ketua adalah pemimpin, seorang suami juga pemimpin atas keluarganya, seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dipertanggungjawabkan atas yang dipimpinnya. Okay, kita teruskan dengan slide iaitu tanggungjawab suami terhadap isteri. Persilakan. Okey, saya Nazira, saya akan berkongsi dengan topik seterusnya adalah tanggungjawab suami terhadap isteri. Pertama sekali adalah memberi nafkah. Para suami harus tahu apa yang perlu disediakan kepada isteri supaya hubungan antara suami dan isteri itu mendapat keberkatan. Contohnya menyediakan makan dan minum seorang isteri, termasuklah menyediakan wang kepada isteri untuk berbelanja ataupun membeli bahan masak di dapur. Namun mungkin ada di kalangan suami yang tak peduli isteri menggunakan wang saku yang dibekalkan untuk yang dipakai oleh suami untuk membeli barang keperluan rumah. Namun wang tersebut tidak diberi berasingan. Namun tidak salah sekiranya isteri menggunakan wang tersebut asalkan si suami ini reda dan tidak membatalkan suaminya. Kedua adalah membimbing serta mendidik isteri dengan ajaran Islam menuju keredaan Allah. Membimbing dengan memberi ajaran Islam yang benar dan betul agar rumah tangga mendapat keberkatan di keredaan Allah dengan cara contohnya macam solat bersama ke, suami berkaitan bacaan ayat ataupun solat bersama dan mengajak isteri berkongsi ilmu agama untuk tambahkan lagi ilmu agama. Ketiga adalah menjadi penasihat dalam menyelesaikan masalah isteri dan anak-anak. Di sini suami memainkan peranan sebagai ketua keluarga, sebagai tempat rujukan isteri dan anak apabila mereka menghadapi masalah. Sebab kadang-kadang wanita atau isteri mereka tidak dapat berfikir dengan baik apabila orang menghadapi satu masalah. Betul tak? Perempuan. Okey. Betul. So, lelaki kat sini dia berfungsi sebagai memberi idea ataupun menyelesaikan masalah. So, kat sini dia dapat tanggungjawab dari peranan suami. Keempat adalah mengamalkan pergaulan yang baik bersama isteri dan anak-anak. Suami bertanggungjawab menjadi contoh dan teladan kepada isteri dan anak kerana mungkin akan menjadi ikutan kepada isteri dan anak. Oleh itu, suami perlu menggunakan percakapan dan penggunaan ayat yang baik dan lembut agar menjadi contoh yang baik kepada isteri dan anak. Seterusnya, sekejap saya nak ni sekejap. Sekejap. Dia nak join kita ni tu. Sekejap je. Nampaknya ramai penyertaan kita petang ni ya Cik Atika. Ya, sebab saudara adik rasanya. Sekejap aku. Luar biasa. okey, teruskan dengan slide yang seterusnya adalah tanggungjawab isteri terhadap suami. Okey, pertama adalah menjaga kehormatan diri terutamanya apabila suami tiada di rumah. Contohnya, isteri perlu menjaga maruah suami apabila suami tiada di rumah. Contohnya, jaga pergaulan dengan supaya tidak menimbulkan fitnah. Kedua adalah menjaga pakaian dan aurat. Ketiga adalah keluar rumah minta izin kepada suami. So, tidak menjemput bulan-bulan malam untuk berdoa dalam rumah semasa kejadian suami itu. Kedua adalah memberi setengah perempuan kasih sayang kepada suami dan anak-anak. Contohnya di mana sentiasa menjaga makan dan minum pakai suami, masak-masakan yang enak, baik
suami dan anak-anak dengan baik. Contohnya kalau suami balik kerja, si isteri tanya, abang macam mana kerja ni, okey ke sedikit naik? Tak ke happy suami tu, betul tak lelaki? Betul. Mungkin Okey. betul. Mungkin betul. Okey, ketiga adalah menjaga amanah dan harta suami, di mana sang isteri perlu bertanggungjawab untuk mewafatkan harta suami kepada benda yang baik dan tidak mengikut rasa dan membazir. Okey, poin yang seterusnya boleh ke Pak sambungkan? Okey, poin yang seterusnya adalah patuh terhadap suruhan suami selagi bukan perkara yang maksiat. Okey, di dalam hidup berumah tangga ni, seorang isteri wajib untuk mentaati suaminya pada perkara ma'ruf selagi perkara itu tidak salah pada hukum syarak. Okey, ini kerana dengan ketaatan tersebut akan memudahkan jalan isteri itu untuk ke syurga. Okey, menjaga kebersihan rumah tangga, kesihatan diri dan anak-anak. Ini ada menjaga kebersihan rumah tangga, zahir dan batin. Lepas tu menjaga anak-anak yang diajarkan oleh Islam seperti bagi pendidikan ke ataupun menjaga makan minum. Tidak keluar rumah tanpa izin suami. Okey, bagi wanita moden masa kini kan, mereka mungkin merasakan seperti dikongkong apabila terpaksa meminta kebenaran suami untuk keluar. Namun, percayakah kita kalau ada hikmah perkara tanggungjawab ini dijadikan tanggungjawab isteri dalam Islam. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, seorang isteri perlu untuk meminta izin dan kebenaran suami sekalipun jika isteri tersebut ingin pergi menziarahi ibu bapa sendiri. Okey, jika suami kita kata kalau kita nak keluar rumah kan, lepas tu bila suami kita kata no, jangan keluar rumah, maka isteri itu terpaksa lah aku perintah suami tu. Kalau dia kata jangan, terpaksa janganlah keluar rumah. Kalau dia kata boleh, barulah boleh keluar rumah. Tapi kalau kecuali dalam situasi yang darurat. So kalau dalam situasi yang darurat, tanpa izin suami boleh. Okey, seterusnya adalah bias diri hanya untuk tatapan suami sahaja serta pandai menjaga diri dan aurat apabila keluar rumah. Okey, suami ni kan kalau isteri keluar rumah, dia mesti, kalau suami yang bertanggungjawab, dia mesti akan tengok isteri tu atas bawah tu. Macam tengok daripada kepala sampai kaki. Dia kalau sebab suami ni fikir kalau berada di Hayat Ramai, berada di Hayat Ramai kan, maksudnya dekat shopping mall ke apa kan, dia akan rasa macam sesuatu macam orang ni pandai isteri aku macam atas bawah macam tu kan. So si isteri ni harus pandai menjaga kesopanan dan sentiasa menutup aurat. Kalau boleh tanya suami tu, pakaian yang kita pakai tu okey tak? Maksudnya menutup tak aurat. Kalau even bagi kita pun pakaian tu cantik, kalau suami kata macam tukarlah, so kita kenalah taat kan. Tukar pakaian yang lebih sopan. Okay, next. Okay, tadi kita Hazira dah terangkan tentang tanggungjawab suami terhadap isteri dan tanggungjawab isteri terhadap suami. Sekarang saya akan terangkan tentang tanggungjawab bersama. Okey, tanggungjawab bersama ni adalah bertanggungjawab mengeratkan hubungan silaturahim dengan keluarga kedua-dua belah pihak. Okey. Adalah kewajipan kita untuk menjaga hubungan silaturahim antara keluarga dengan sebaik-baiknya. Tadi Ustaz dia cakapkan kalau kahwin dengan pasangan, kita bukan kahwin dengan dia je, kita kahwin dengan seluruh keluarga dia. So selain itu, kalau ada apa-apa masalah, kalau pasangan ada masalah, berusaha untuk mencari jalan penyelesaian dan pendamaian. Okey, yang kedua adalah saling memahami. Saling memahami tu maksudnya saling memahami antara suami isteri serta menerima kekurangan pasangan kita lah. Macam tu. Lepas tu cabaran awal perkahwinan ni kan selalunya seperti ekonomi tidak stabil ke, kesukaran menyelesaikan diri, mengutamakan keluarga sendiri,
Jadi di sini suami isteri perlulah memahami situasi yang dialami antara satu sama lain. Okay. Bersikap jujur. Okey ke tu? Tu saya cepat sangat. Faham ke? Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Oh, risau juga, diam je. Kusyuk sangat. Okey. Seterusnya adalah bersikap jujur. Okey, bersikap jujur ni iaitu suami isteri ni sentiasa kena menjaga dan menyimpan rahsia pergaulan bersama. So kalau macam kita ada rahsia antara pasangan kan, kita kena bersikap jujur. Lepas tu simpanlah rahsia tu hanya suami isteri saja, jangan sebarkan kepada orang lain. Lepas tu jujur dalam setiap perkara yang dilakukan. Kalau jujur dalam setiap perkara yang dilakukan tu maksudnya kalau isteri buat apa-apa, kena bersikap jujur kepada suami. Dan kalau suami buat perkara apa-apa, kena bagi tahu si isteri. So dekat situ kalau tak bersikap jujur, dia akan akan menimbulkan kesalahfahaman antara suami isteri. Itu yang boleh menimbulkan pergaduhan walaupun pergaduhan tu kecil. Okey, yang terakhir adalah sering berbincang dalam segala hal untuk kebaikan bersama. Okey, suami isteri ni kena berkomunikasi bersama walaupun hanya cerita. Walaupun contohlah hari ni isteri dia cerita kat suami pasal dia tengok cerita drama ke apa ke, suami boleh kenalah dengar kan. Begitu juga sebaliknya suami macam tu. Lepas tu kunci utama perkahwinan ni yang kekal adalah komunikasi. Sentiasa berkomunikasi dengan pasangan tersebut. Okey, itu saja daripada saya. Okey, saya teruskan kepada Syazwani. Boleh? Terima kasih. Okey. Dengar tak suara? Dengar jelas. Dengar dengan jelas. Semua okey tak? Alhamdulillah jelas. Masih okey. Sebab dah petang-petang ni kan rasa ngantuk. Kadang-kadang apa yang dicakap pun tak masuk dalam kepala sebab dah ngantuk Tapi apa yang kita orang share ni insya-Allah mungkin akan digunakan untuk kamu semua pada masa hadapan lah. Okey. Seterusnya saya akan kongsikan mengenai hak suami ke atas isteri. Okey, sejak pagi tadi Ustaz ada share sedikit tapi yang ni saya kongsikan lah. Okey, yang pertama memberi nafkah kepada isteri. Memberi nafkah kepada isteri ni wajib suami memberi nafkah kepada isteri sama ada isteri tu mampu ataupun sebaliknya. Walaupun isteri tu berkerjaya, walaupun gaji isteri lebih besar daripada suami, tapi suami wajib bagi nafkah dekat isteri. Yang kedua, memimpin dan memelihara isteri dengan nasihat. Okey. Suami bertanggungjawab memimpin isteri ke jalan yang diridai Allah. Suami mempunyai kuasa mendidik isteri melalui nasihat dan pengajaran yang baik. Kalau isteri itu salah, perbetulkan kesalahan isteri dengan teguran yang baik, dengan kasih sayang. Jangan sesekali malukan isteri depan orang. Macam ada sesetengah orang kalau isteri buat silap depan keluarga ke, depan anak-anak ke, dia akan marah isteri tu depan keluarga dan anak-anak. Tapi itu dah dikira jatuh air muka isteri. Sebagai suami kena jagalah. Jadinya kalau nak marah tu, marah time berdua. Dalam bilik ke, time tu cakaplah tegur elok-elok, baik-baik. Memberi keadilan kepada isteri terutama bagi suami yang beristeri lebih daripada seorang. Yang ni Ustaz Helmi ada bagi tahu ada sentuh. Kat sini seorang suami wajib berlaku adil terhadap isteri terutama bagi suami yang beristeri lebih daripada seorang. Maksudnya kalau suami tu dah berkahwin lebih daripada seorang, berlakulah adil. Kalau dah kahwin dua tu bagilah sama adil. Kalau yang pertama dapat, yang kedua dapat, begitulah sebaliknya. Menggembirakan hati isteri. Okey, seorang suami berhak untuk menggembirakan hati isteri yang telah bekerja. Maksudnya
isteri tak penat dengan kerja lagi, dengan rumah lagi, dengan uruskan anak-anak lagi. So tak salah kalau suami tu bantu isteri dengan lakukan kerja rumah ke, bagi hadiah ke, itu pun dah cukup dah. Kalau isteri penat-penat balik kerja tinggal rumah bersepah, tapi suami macam tak apalah sayang, biar abang kemas. Dah gembira hati isteri tu. Okey? Seterusnya hak isteri ke atas suami. Suami memberi hak untuk bersuara. Okey. Suami memberi hak untuk bersuara sebab zaman sekarang ni perempuan lebih bersuara lantang berbanding dengan perempuan pada zaman dahulu lah, sebab perempuan pada zaman dahulu lebih banyak pendam, tapi perempuan sekarang lebih berkejaya, jadi diorang lebih bersuara lantang. Diorang tak akan pendam, diorang akan cakap je apa yang diorang nak. So sebagai suami minta pinjamkan telinga untuk dengar apa yang diorang nak cakap. Sebab kadang-kadang apa yang diorang bersuara ni mungkin memberikan pandangan yang baik, yang boleh mengimprovkan untuk diri itu sendiri, keluarga pun juga. Okay? Laju sangat tu saya cakap, dapat tangkap tak? Dengar tak? Dengar, okey. Dengar. Yang kedua, taat pada suami dan patuh nasihatnya. Yang ni saya rasa yang ni Fadlina ataupun Hazira dah cakap. Okey, isteri wajib mentaati suami dalam segala perintah suami melainkan pada perkara-perkara maksiat dan larangan terhadap Allah. Macam yang Ustaz cakap, ketaatan kepada suami, ketaatan kepada suami itu penting. Bukan sebab kalau macam maksudnya macam ada benda yang kalau suami tu cakap kita kena buat. Benda perkara baik tu kita kena buat lah, tapi kalau benda tu mendatangkan kemudaratan, kita boleh je untuk langgar arahan dia, perintah. Ketiga, memelihara maruah suami dan hartanya sama ada ketika kehadirannya atau ketiadaannya. Kewajipan bagi seorang isteri agar memelihara maruah, rahsia, harta suami kerana suami merupakan ketua keluarga yang mengetahui menguruskan segala urusan yang berkaitan dengannya. Ada sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bermaksud, dan janganlah seorang wanita membelanjakan harta suaminya melainkan dengan izinnya. Yang ni pun kalau kita nak gunakan duit suami, izin dia. Yang dia kalau suami bagi nafkah tu, itu memang hak kita lah, kita boleh gunakan. Tapi kalau duit yang dia bagi, contohnya dia bagi duit ini untuk duit anak, tapi kalau isteri menggunakan duit anak tu untuk kepentingan lain, so tak boleh, kena minta izin suami. Yang keempat, membantu suami dalam menguruskan hal rumah tangga. Okey, walaupun perempuan ni mengandung, melahirkan anak-anak, tapi tugas-tugas yang diamanahkan, seorang isteri juga perlu membantu suami dalam menguruskan rumah tangga, memelihara anak-anak, menjalankan urusan jaga rumah. Jaga anak-anak tu biasa memang kita lah yang akan, perempuan lah yang akan jaga berbanding lelaki. Tapi ada je macam zaman sekarang, zaman yang pandemik sekarang, kadang-kadang ada je yang lelaki terpaksa berhenti kerja, perempuan terpaksa berhenti kerja. Jadinya kalau macam suami tu terpaksa berhenti kerja dan perempuan yang bekerja, bantulah suami. Suami bantulah isteri. Begitulah sebaliknya. Sebab dalam rumah tangga ni, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Kita kena ada sikap toleransi. Kita tak boleh nak pentingkan diri sendiri dan tak boleh nak ego. Okey? So, saya akan lepaskan kepada Fatin yang Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kepada Syazwani kerana memberi saya sambung isi beliau. Okey, saya akan sambungkan isi yang kelima, iaitu meminta izin suami dalam perkara tertentu. Okey, maksud di sini meminta izin suami dalam perkara tertentu ni, isteri kena minta izin kepada suami kalau macam contoh nak keluar rumah, nak balik rumah mak ayah kan. Jadinya isteri kena minta izin. Kalau keluar suka hati macam tu dah kira dah haka lah pada suami. Lepas tu macam kalau nak pergi keluar ke, nak jumpa kawan, kena bagi tahulah terus terang kat
dekat suami, cakap nak pergi jumpa kawan, tapi kenalah macam berteman, tak adalah suami buruk sangka macam tu. Lepas tu isi yang ke-6, tinggal bersama suami di tempat tinggal yang disediakan. Okey, jadinya isteri dengan suami ni memang kena duduk bersamalah. Maksudnya sebab apa kita kahwin kalau kita tak nak duduk bersama macam tu. Suami dah ada sediakan rumah, dah ada kemudahan. Jadinya kita gunakanlah, hargai apa suami punya tindakan tu lah. Rumah dah lawa-lawa, dah cantik macam tu. Jadinya kita macam pernah dengar tak orang cakap rumahku syurgaku, macam tu. Okay, jadi kita duduk rumah sendiri ni untuk jaga privasi lah suami isteri. Jadi macam kalau kita duduk dengan ibu ayah, macam privasi kita ni sikit lah macam Ustaz tadi cakap. Kalau kita ada adik-beradik, lelaki ke perempuan, jadi dia macam tak sedap lah macam mata memandang kan. Okay, yang terakhir, hak ke atas harta pencarian. Okay, apa yang awak tahu tentang hak ke atas harta pencarian ni? Tolong jawab, siapa tahu? Harta bersama, harta yang cari bersama. Ya, betul. Okey, maksudnya harta pencarian ni dia akan berlaku, hak ni akan berlaku bila macam perceraian atau kematian atau poligami. Dia akan berlaku hak isteri ke atas suami ni lah. Isteri berhak minta suami. Maksudnya harta yang diperoleh itu diperoleh suami dengan isteri masa dia bersama-sama sepanjang perkahwinan yang sah lah, di mana kedua-dua pihak memberi sumbangan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh harta pencarian termasuklah harta yang seperti kereta, rumah, perabot dan sebagainya lah. Okey, seterusnya. Okey, bagi isi yang terakhir, hak suami dan isteri dalam keluarga. Saya nak tanyalah, dalam ni siapa yang dah berumah tangga? Ataupun ada yang tak lagi lah kan, belum berumah tangga? Belum lagi. Okey, belum. Masih belum. Akan datang kan? Saya belum. Oh, belum. Okey. InsyaAllah satu hari nanti. Ya, insyaAllah. Okay, kita kena tahulah apabila kita bina sebuah rumah tangga, hak suami dan isteri dalam keluarga ni adalah sangat penting. Okay, boleh saya nak seorang jelaskan tak siapa tahu apa itu hak suami dan isteri dalam keluarga sebelum saya bentangkan isi? Ada yang nak jawab tak? Ada sesiapa? Okay, kalau... Ya? Adib? Ya, Cik Fatin, apakah soalan tadi? Saya punya line putus seketika. Okay, siapa tahu apa itu hak suami dan isteri dalam keluarga? Boleh jelaskan? Seperti kita ketahui, bagi saya ambil hak isteri lah. Hak isteri adalah mendapatkan nafkah zahir dan batin. Hak suami, siapa-siapa peserta tu silakan. Okey, terima kasih. Okey, saya akan terangkan sedikit lah. Islam meletakkan panduan setiap lelaki dan wanita ni mempunyai peranan dan keistimewaan yang berbeza lah. Tapi dia tidak bermakna dia tak saling lengkap-melengkapi. Maksudnya kalau dia betul langsung, macam suami dengan isteri kena betul langsung.
Okay. Dan dia perlu bantu-bantulah antara satu sama lain, terutama dalam urusan rumah tangga, keluarga macam tu. Okay. Kita juga tahu Rasulullah SAW menunjukkan diri dia, dia tidak menjadikan kerja rumah ni hanya perlu dibuat oleh isteri atau wanita semata-mata. Okay. Malah tidak akan kurang walau sedikit pun sifat kelakian seorang suami atau lelaki jika melakukan kerja rumah dan mendidik anak-anak. Okay, jadinya kita kena sama-sama. Okay. Okay, isi yang pertama, saya akan membentangkan memberikan didikan agama yang baik kepada anak-anak. Kewajipan bersama suami isteri menjaga iman, akhlak, meningkatkan ketakwaan agar sentiasa taat kepada Allah di dalam keluarga merupakan tanggungjawab bersama antara suami dan isteri. Okay. Jadinya memberikan didikan agama pada anak-anak ni pentinglah untuk suami isteri ni bagi didikan pada anak-anak untuk menjadi yang lebih baik lah. Okay, seterusnya isi yang kedua, mengambil berat akan perihal anak-anak. Mewujudkan sikap syariat Islam sebagai tolok ukur pembuatan dalam semua aspek kehidupan, seperti beribadah bersama, menjaga makanan dan minuman, selalu menutup aurat dan mendidik anak agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Okay, itu pun hak suami isteri dalam keluarga untuk membentuk anak dan keluarga yang sakinah lah. Lepas tu apabila semua hak dan kewajipan suami dan isteri lakukan bersama dan tunaikan dengan sebaiknya, insya-Allah keluarga sakinah akan terwujud lah. Jadinya keluarga bahagia bila semua sering melengkapi. Okay, isi yang ketiga, hak sama rata untuk menyeimbangkan tanggungjawab dalam dan luar rumah. Okay, dan di sini suami dan isteri perlulah sama-sama ingat mengerti tanggungjawab, perlakuan dan sebagainya. Sekiranya terlalu fokuskan kerjaya. Sekarang kalau tak ada COVID-19, kita memang fokus pada kerjaya lah. Jarang ada kat rumah kan. Jadinya jangan abaikan tanggungjawab di rumah. Okay, maksudnya sebagai contoh, apabila balik kerja, isteri dah penat-penat, isteri kena masak, suami pun dah penat balik kerja. Jadinya sama-sama, bila isteri masak, suami jaga anak. Okay, mandikan anak, siapkan anak, macam tu. Kalau hujung minggu, luangkan masa sama-sama dengan anak, keluarga dan sebagainya lah. Okay, yang keempat, yang terakhir, menjaga hubungan silaturahim antara suami isteri, kerabat maupun orang sekeliling. Okay, suami isteri juga memiliki hak yang sama seperti menjaga perlakuan dan adab yang baik lah. Seperti tak mengungkit pemberian atau kesalahan yang lalu. Bila gaduh, jangan ungkit, jangan cakap dah buat macam tu, macam kesalahan lalu tu kan, macam kesalahan lalu, maksudnya jangan ungkit lah. Maksudnya kalau pernah bagi contohlah, suami bagi gelang emas dekat isteri, jadinya jangan ungkit. Abang dah bagi gelang tu tak nak buat kerja rumah, macam tu. Okay. Lepas tu suami isteri harus pula bersyukurlah atas nikmat yang diberikan, dengan seperti dapat zuriat daripada Allah. Okay, jadinya jika ada apa-apa konflik dalam rumah tangga, kena sabarlah. Sabar, tawakal, berbincang dan menyelesaikan masalah tu lah. Saling ingat mengingati kebaikan, lepas tu mengeratkan lagi hubungan dengan keluarga suami isteri. Okay. Okay.
kesimpulan daripada LDK 5 ni, pembentangan daripada kumpulan kami dapat simpulkan dalam tajuk hak dan tanggungjawab antara suami isteri dalam sebuah rumah tangga adalah merupakan peranan kedua-dua belah pihak dalam menjalankan alam perkahwinan. Kerana seorang suami isteri merupakan bahtera sebuah rumah tangga yang baiklah sebagai pembantu suami jadi. Suami dan bakal isteri adalah penting untuk mengetahui hak dan tanggungjawab peranan masing-masing. Untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, apa yang penting suami mesti ada sikap bertoleransi dalam rumah tangga. Okey. Itu sahaja. Kami daripada Kumpulan 5 ingin mohon maaf sekiranya sepanjang pembentangan kami ada tersilap kata, harap maafkan. Saya serahkan kepada pengacara majlis untuk meneruskan aktiviti yang seterusnya. Terima kasih.